Okey, perhiasan dan solekan pada zaman Nabi SAW, wanita ni tak boleh dipisahkan dengan perhiasan. Jadi wanita yang berhias adalah wanita yang hormon dia betul-betul perempuan ya. Yang suka nak berhias ya, dan suka nak bersih. Tapi kita kena tahulah perhiasan ini dia punya foundation atau asas dia adalah bersih dan suci ya. Okey, jadi pada zaman Rasulullah SAW ada, kalau tak silap saya, ada 7 perhiasan dan solekan pada zaman Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita doa sikit. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Baik, muka surat 269 betul? Betul ke dah tak perasan dah? Kita kat muka surat mana? 239. Oh, 239. Baik. Oh, okey. So perhiasan dan solekan pada zaman Nabi SAW. Okey, jadi perhiasan dan solekan pada zaman Nabi. Baik, insya-Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, insya-Allah betul. Saya masjid lain-lain dah cuti dah. Bulan 12 tak ada Bukit Damansara pun dia kata tak ada Ustazah ya. Kata bulan 12 tak ada. Oh, minggu ni last. Maksudnya buat 2 minggu yang pertama saja. Kemudian 2 minggu yang kedua tak ada dah. Okey. So saya banyak masjid-masjid yang saya ada kuliah tu, dia kata Ustazah Disember dah tak ada. Disember memang cuti sepenuhnya. Masjid Al-Falah ni rajin. Ada juga kan. Yalah, yang tak ada berkaitan dengan cuti sekolah tu, kita nak buat nak juga menghadiri majlis ilmu kan. Okey. Baik, by the way, untuk kem cuti sekolah saya ada buat pada 22 dan 23 Disember. Saya dah letak poster kat belakang tu. Nanti boleh ambil bagilah siapa-siapa, cucu ke, jiran ke kan. Kalau yang ada anak, bolehlah untuk anak. Saya buka sebenarnya untuk 13 dan 17 tahun. Tapi ramai yang minta untuk 11 dan 12 tahun. So kita pun terima juga. Jadi 11-12 tahun, biasanya untuk yang camp kali ini, saya tekankan 3 benda. Nombor 1, berkenaan dengan baligh. Jadi untuk anak perempuan dengan anak lelaki, pasal baligh saja supaya dia faham. And then macam mana dia nak mengangkat hadas. Yang kedua, kita fokus juga untuk solat dia. Dan solat ini kita fokus 2 juga. Pembacaan Al-Fatihah dia biar betul, dan kemudian yang kedua mengetahui rukun yang 13 rukun solat. Yang ketiga, kita bantu juga, yang ini special sikit, timeline diorang. So apa yang diorang nak jadi pada masa depan ya. Jadi timeline dia tu apa yang dia nak bentuk, apa yang dia nak achieve, apa yang dia nak capai according to their age. Kan, jadi umur contohnya 12 tahun. So insyaAllah umur 20 tahun nanti awak kat mana, awak akan jadi apa dan sebagainya lah kan. So jadi tu kita panggil timeline. Dan timeline ini saya buat juga untuk anak-anak saya. Saya rasa saya dah cerita dah dengan perempuan. 2 orang anak saya yang dah kahwin dalam masa yang berbeza. Kita dah buat dulu timeline. Tapi every year kena tengok balik lah, revisit balik lah timeline tu. Sebab nak disesuaikan dengan keadaan kan, dengan suasana achievement dia juga daripada semasa ke semasa. So anak saya nak kahwin dah tu. Dia dua-dua macam tu, lebih kurang sama. Yang pertama dia pun cakap dengan saya, masa tu saya seorang aja dengan dia, Umi terima kasih banyak. Saya kata, kenapa? Umi bantu saya buat timeline. Saya tak rasa pun benda tu macam sesuatu yang besar tau. Kita rasa macam, alah ringan je untuk budak-budak ni kan. Bagi dia nampak apa jalan dia. Dan anak pertama cakap, saya tak ni kisah lagi. Saya kata okey. Lepas tu yang kedua pun bercakap juga masa dia nak kahwin. Pun dia bagi tahu. Lepas saya kata, kenapa? Lepas tu dia pun sebut, sebab saya boleh fokus. Saya tak ada banyak distraction. I know what I want to achieve. Jadi saya kata, oh rupanya besar benda tu, timeline tu kepada anak-anak kita. Sebab itu yang boleh membantu dia untuk buat keputusan. Dia berani ataupun tidak untuk buat keputusan. Dan dengan timeline itu juga dia boleh pilih kawan yang mana dia perlu berkawan. Mana apa orang kata tu, aktiviti-aktiviti yang dia perlu tolak. Nak pilih persatuan contohnya kan.
Dia kena tahu pilih persatuan bukan main pilih je kan. So bila dia ada timeline ni, dia tengok apa yang boleh contribute along the way. So jadi rupanya membuat keputusan ni juga adalah satu cabaran yang perlu dibimbing untuk anak-anak ni. So saya terus cakaplah dengan ustaz, saya kata dalam camp ni kita kena masukkan juga timeline supaya anak-anak tu dia boleh lagi fokus kan. Okay. Cuma terbuka hanya 60 peserta saja. Jadi katanya macam lagi sikit tapi ada lagi. So bolehlah nanti hubungi Okay, ada nombor telefon yang tertera. Kita buat di Kuala Selangor Cabin Camp. Okay, ada camp kat situ. Dia macam tent. Tapi tent dibuat daripada zinc. So dalam tu ada macam-macam, ada pet zoo semua. Dia ada hobbit stay, ada obstacle play, ada juga campfire. Dia boleh ambil dekat belakang insya-Allah. Okey, perhiasan dan solekan pada zaman Nabi SAW, wanita ni tak boleh dipisahkan dengan perhiasan. Jadi wanita yang berhias adalah wanita yang hormon dia betul-betul perempuan yang suka nak berhias dan suka nak bersih. Tapi kita kena tahulah perhiasan ini dia punya foundation atau asas dia adalah bersih dan suci. Okey, jadi pada zaman Rasulullah SAW ada, kalau tak silap saya ada 7 perhiasan dan solekan pada zaman Nabi. Nombor 1, pakaian yang cantik. Tengok dalil dia di bawah. Ummu Atiyah dia cerita, kami dilarang untuk berkabung terhadap mana-mana kematian melebihi 3 hari. Kecuali untuk suami. Suami kena 4 bulan 10 hari. Tapi kalau ayah kita 3 hari je. Pakcik kita 3 hari je. Guru kesayangan kita 3 hari je. Dia lelaki contoh Kami tidak dibenarkan waktu berkabung untuk suami itu 4 bulan 10 hari dan waktu 3 hari untuk orang lain itu kami tidak dibenarkan untuk celak, berwangi-wangian dan memakai pakaian berceluk. Jadi kalau kita dalam keadaan berkabung ini nama dalam Islam yang atau bahasa Arabnya adalah ihdad. Apa dia? Jadi IHDAD, ihdad. Ihdad tu datang daripada had. Had maksudnya dilarang, ada had, ada batas, terbatas. Jadi ihdad ini adalah untuk wanita-wanita yang berkabung sahaja. Tak semestinya untuk wanita beriddah. Bukan wanita beriddah saja. Kalau iddah tu kematian, memang confirm dia kena berkabung. Tapi kalau iddah dia iddah perceraian, tak perlu berkabung. Faham tak? Tak faham ya? Faham kan? Sebab ramai saya kata kalau saya pening kenapa tak faham juga saya cakap macam tu. Ramai cakap, Ustazah saya dah bercerai dah dengan suami saya. So boleh tak saya macam berhias macam dengan cincin Saya kata tak ada masalah pun, bukan berkabung puan bercerai. So yang bercerai ini dia adalah transisi sebelum kita melepaskan diri kita daripada suami. Maksudnya bila ada suami kita pun pakai pakaian biasa, betul tak? Macam itulah. Dan kalau kita nak keluar ke mana-mana, kita pun akan bagi tahu suami kita. So maksudnya tetap ada hak si isteri itu, hak si suami yang perlu kita penuhi. Maksudnya kena minta izin. Sebelum cerai pun kena minta izin juga kan. Dan kita boleh nak berhias ke apa ke, tak ada masalah kalau tempoh perceraian. Tapi kalau kematian dia ada 2, iddah dan ihdad. Jadi iddah itu tempoh dia bukanlah 3 kali suci. Dia jadi 4 bulan 10 hari. So yang tetapkan itu Allah. Kenapa 4 bulan 10 hari, kenapa tidak yang lain? Itu kena tanya Allah lah. Kita pun tak tahu kan. Sains pun tak mampu lagi nak menembusi hikmah itu. Tak tahulah kalau dah ada kan. Mungkin saya tak sampai lagi untuk bacaan ataupun nak lihat begitu. Jadi 4 bulan 10 hari tentang kematian dan sebagainya. Sedangkan hikmah itu subhanallah Allah yang lebih mengetahui. Jadi kita patuh kerana iddah dan ihdad adalah sebahagian daripada ibadah. Dan salah satu daripada ibadah seorang isteri ataupun seorang wanita. Lelaki tidak ada ihdad, dia tidak ada larangan. Tapi perempuan ada Baik. Subhanallah. Dan waktu pada satu masa ni puan cerita pasal ihdad ni,
berkabung ni dengan sahabat kita lah Malaysia tapi tinggal dekat US. Jadi kepala otak dia pun US sungguh lah. Dia kata kenapa kena ada macam ini lah. Tak boleh nak itu, tak boleh nak ini. Dia kata sampai 4 bulan, 10 hari. Alhamdulillah ada kawan saya yang tinggal dekat US juga. Tengok dia 2 orang tinggal dekat US. Satu dia subscribe dengan ideologi US. Yang satu lagi dia mencari Islam di US. Dia kata, we have to be grateful as Muslim. Sebab kalau betul-betul yang ajaran Kristian dalam kitab dia, setahun berkabung. Kita ni 4 bulan 10 hari je. Dipendekkan kepada 1/3 saja. Kalau tak, jadi setahun. So, Alhamdulillah lah dia jawab. Jadi kawan dia juga yang menjawab. Jadi tuan-puan, terus kepada riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW berpesan, diharamkan sutra dan emas bagi lelaki di kalangan umatku dan dihalalkan bagi wanita mereka. Jadi maksudnya sutra emas adalah barang perhiasan. Kalau pergi ke Mekah, ke Madinah, singgah ke kedai emas. Ya Allah, tuan-tuan perempuan dia punya emas tu macam baju. Boleh berjalur. Saya kata siapalah nak pakai ni, penatnya. Saya kata kita tengok pun penat. Tapi macam itulah diorang punya perhiasan ya. Tapi kita tak payahlah pakai, susah nanti nak berjalan orang duk jeling je. Okey, yang kedua, inai. Zaman Nabi perhiasan dia adalah inai. Anda tengok hadis dia diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita mengisyaratkan dari belakang tabir untuk menyampaikan surat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. So yang ni biasa diorang bila nak datang pergi berjumpa dengan Rasulullah, dia consult ya, minta pandangan nasihat daripada baginda Nabi. Jadi Nabi SAW biasanya dia akan standby dekat rumah Ummul Mukminin Aisyah. Jadi daripada rumah dia dengan kawasan hall masjid ditutup dengan tirai. Jadi itu maksud ruang limit dia lah kan. Jadi bila nak sampaikan, jadi dia sampaikan. Sebab nak masuk rumah Aisyah bukan rumah, dia bilik. Al-Hujurat. Dia bilik-bilik. Dia bilik yang kecil. Jadi tak muat nak masuk. So jadi ditutup. Pintunya itu adalah kain. Jadi kemudian dia ulurkan surat tu ke rumah atau ke sisi Nabi SAW. Dan kemudian apabila baginda melihat tangan itu, lantas baginda bertanya, aku tak tahu ni tangan lelaki ke tangan perempuan. Dia hulurkan surat tu, kertas tu. Yang maksudnya ada tulisan ke apa ke. Jadi Nabi pun sebut, ni tangan lelaki ke tangan perempuan? Jadi yang menghulur tangan tu perempuan, dia jawab, aku perempuan ya Rasulullah. Gitu. Dan baginda pun berkata, sekiranya kamu perempuan, bezakanlah dirimu dengan memakai inai di jaring. Jadi sesuai, kalau untuk perempuan, tambahkan perhiasan keperempuanan kita. Jangan nak jadi lelaki manjang. Saya tak tahu perempuan, saya kalau ada orang Cina ni, dia bagi tahu pada saya, cuba awak kira tarikh lahir. Dia kata, kalau tarikh lahir kita hari ini berapa hari bulan ya? 13 ya. 13 hari bulan 12, 2023. Cuba campur dapatkan satu angka je akhirnya. 13, 1 tambah 3, 4. Betul kan? Tambah dengan 12, 4 tadi tambah 1, 5 tambah 2, 7. 7 lepas tu tambah lagi 2, 0, 2, 3. 7, 8, 9 tambah 2 lagi 11 tambah 3 lagi 14. So 14, 1 tambah 4, 5. So dia kata kalau angka tu you total dapat angka genap, bagi anak-anak yang perempuan atau anak-anak lelaki, dia lebih ke perempuanan. Dia macam hormon apa, yin yang apa benda gitulah. Saya kata, oh ya ke? Saya kata. Lepas tu yang ganjil lelaki. Dia macam kalau yang ganjil tu macam berani sikit. Jalan pun macam lelaki, gitulah. Kalau yang perempuan kan, lelaki lah begitu. Tapi kalau yang nombor genap ni, yang lelaki dia macam perempuan sikit. Dia macam lembut, mungkin dia lebih, kalau cara jalan dia pun begitulah. Dia tidaklah macam tegak ke apa ke kan. Wallahu a'lam. Tapi bila saya kira-kira balik macam betul lah. So it's probably
adalah experience, dan memang bila Allah letak kita lahir pada hari apa-apa, semua ada rahsia dan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu sangat luas dia punya ilmu. Wallahu a'lam. Jadi inai. Ingat inai ya? Ya. Puan. Perempuan yang janda? Tak ada pula. Budaya Arab pun Mungkin budaya. Mungkin budaya. Kalau dia, oh ya ke? Ya. Tapi kalau ikut wanita dan syurga tak adalah. boleh. Sebab dia tujuan menghias kan, tujuan dia untuk berhias yang diharuskan. Tangan ni adalah sesuatu yang kita boleh expose. Jadi kalau tak ada, saya tak ada. Saya tak jumpalah. Okey. Cuma saya tak pakai inai ni, dia dalam TV. Saya dulu suka pakai inai. Cuma bila kat TV tu dia akan nampak ganggu sikit. Jadi dia orang macam tidak kata Ustazah, baik tak yakin inai lah. Macam tu. Okey, baik. Seterusnya adalah cincin. So zaman Nabi ya, waktu cincin ini adalah salah satu daripada perhiasan yang digalakkan. Ada dalil dia pun, orang yang berkahwin dengan cincin semua. Kemudian yang keempat, bedak dan pewarna pipi. Itu juga diharuskan. Ada zaman Nabi bedak dan pewarna pipi. Sampai ada satu kisah ni yang dalam dalil dia, di mana Zainab binti Abu Salamah, dia cerita waktu Abu Sufyan meninggal dunia. Abu Sufyan ini adalah pembesar Quraisy. Ummu Habibah ni anak dia. Ummu Habibah ini adalah Ummul Mukminin yang berkahwin dengan Rasulullah SAW. Nama dia sebenar adalah Ramlah. Jadi bila dia dapat tahu ayah dia meninggal dunia, maka dia pun berkabung. Dia sedih lah. Ayah dia dah masuk Islam lah. Tapi selepas Fathu Makkah kan, dia pun berkabung. Jadi sampai pada hari ketiga, jadi berkabung tu, maksudnya tak pakai solekan, tak ada apa semua. Jadi dia minta. Dia kata, bagi aku bedak. Dulu bedak warna kuning, za'faran dan sebagainya kan. So jadi dia kena ada warnakan lah pipi dia gitu. Dalam sedang dia warnakan tu, dia pun cakap, sebenarnya aku tak perlukan warna-warna ni, make-up ni. Sebab apa? Dia masih sedih lagi. Dia masih sedih lagi dengan kematian ayah dia. Dia kata, sesungguhnya aku benar-benar tidak memerlukan ini. Kalaulah bukan kerana aku dengar dari Nabi, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk berkabung atas jenazah melebihi 3 hari kecuali atas kematian suami, iaitu 4 bulan 10 hari. Jadi because of this hadis, dia nak taat kepada hadis ni. Jadi dia keluar daripada berkabung untuk ayah dia yang ditetapkan dalam Islam hanya 3 hari sahaja. So masuk dah hari keempat tu, dia pun mewarna-warnakan pipi dia, maksudnya berhias. So daripada hadis ini juga kita sendiri boleh ambil faham bahawa solekan yang baik itu adalah solekan yang boleh mengasingkan, membezakan kita pada waktu kita berkabung dan bukan waktu berkabung. So maksudnya kalau waktu berkabung kita dal, pakaian pun dal kan, macam kita seolah-olah tidak, sangat orang tak perasan, tidak menonjolkan diri. Even celak pun tak boleh. Dan ada satu hadis yang lain, anak dia yang berkabung itu, dia nak pakai celak sebab mata dia sakit. Jadi berjumpa dengan Rasulullah tak bagi. Maksudnya cari ubat lain. Jangan pakai celak. Sebab celak ni dia ada 2 dalam 1 kan. Jadi penghias pun ya, jadi ubat pun ya. So ambil yang betul-betul ubat. Yang bukan untuk hiasan. Okay, next celak. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Mufassal fi Ahkamil Mar'ah wal Baitul Muslim, dia mengatakan celak dan solekan pada bahagian mata bukanlah mengubah kekal, dan kalau ia tidak keterlaluan maka hukumnya adalah diharuskan. Jadi harus. Seterusnya gelang, subang dan rantai. Bukan ranti ke kak? Rantai. Tambah A tengah. Jadi ranti lah pula. Jadi perhiasan ini juga ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma subang itu kalau kita nak pakai di luar,
pastikan aurat tutup. Lepas tu maksudnya dia pakai kat tudung lah. Pakai kat tudung. Macam tak betul je Ustazah. Kita tak betul, tapi ada negara-negara lain yang memang memakai anting di luar. So raikan je lah. Raikan je. Kadang-kadang bukan rantai, dia pakai kerongsang pula yang ada rantai. Bukan subang, dia pakai kerongsang lah pula kan. So as long as dia tutup aurat. Tutup aurat terlebih dulu. So kita perhiasan-perhiasan macam letak kerongsang ke apa ke, yang kalau subang ni dia emas lah, kan. Yang penting jangan dikeluarkan telinga itu walaupun sedikit, ya. Okey. Jadi di sini namun hukum sengaja menampakkannya di hadapan lelaki asing adalah haram. Sebab rantai di luar boleh lah, dalam jangan. Nak tengok tak rantai saya dibukanya pula kan? Tak boleh. Sebab gelang dia berada di bahagian aurat kita kan. Kalau pakai kat luar, tak ada masalah. Tapi ada pandangan yang kata tak boleh. Tapi dalam kita, dekat Ina boleh. Sebab dia dekat luar. Macam mana? Tabarruj? Dia yang dibolehkan. Tabarruj yang dibolehkan. Menunjuk, tak apalah, memang nak tunjuk. Satu tunjuk, sebab apa nak tunjuk? Sebab ya Alhamdulillah inilah suami kita kan membelinya. Ya, tak apa. Cuma kita niatlah untuk jadikan image yang baik bahawa orang Islam ini ada dia punya kepribadian dia. So maksudnya kita boleh tutup aurat, tapi bila kita pakai gelang itu tidaklah menandakan bahawa kita mengharamkan perhiasan. Ya, untuk diri sendiri ya. Kalau pakai untuk diri sendiri pun saya tidak galakkan. Elok mesti kena kerana Allah juga. Cuba sampaikan kerana Allah juga. So at least sebab kita ini bila kita pakai tudung ni, actually dia dah jadi maruah. Maksudnya kita jadi maruah Islam. So bila kita pakai gelang emas, pakai cincin emas, puan-puan niatkan kita bahawa kita mensyukuri atas nikmat Allah. Kan antara salah satu daripada cara kita syukur nikmat Allah itu adalah kita appeal, kita tunjuk nikmat Allah tersebut. Bukan tunjuk-tunjuk. Dia lainnya menunjuk-nunjuk lain. Dengan kita memakainya. Tu kena cari hadis tu. Kena sambung lah, to be continued. Ada hadis yang tanda bersyukur itu adalah tunjuk perhiasan. Kalau ada sebab dia nak cari ni pun satu hal. Okay, kena cari dulu ni. Okey, jadi gelang, subang dan juga rantai. Okey, kita tengok dalil dia sikit. Muka surat 240. Hisham bin Urwah, dia dengar daripada bapanya bahawa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita beliau pernah meminjam gelang daripada Sayyidatina Asma. Tiba-tiba gelang tu hilang. Maka Nabi mengutus seseorang untuk mencari dan menjumpainya. Bila waktu solat sampai, mereka tak menjumpai air, maka mereka pun menunaikan solat. Kerana mereka cerita pada Rasulullah, walaupun tak ada air, tak ada wuduk, maka baginda Nabi SAW membacakan ayat tayammum. Lalu berkatalah Usaid bin Hudair kepada Aisyah, sungguh Allah telah memberi kebaikan kepadamu dan sesungguhnya Allah tidak jadikan sesuatu yang menyusahkan dirimu kecuali ada padanya kebaikan untukmu dan seluruh muslimin. Ya. Ya, baik. Orang kata aman sama pakai pelutar nak cover tu sendiri je. Dan kata kalau mereka terlalu cantik ni fitnah pada lelaki kan. Kita pakai pelutar. Perempuan yang saya tahu adalah aurat kecuali muka dan tangan dia.
Kalau pakai purdah, ikut dia lah, itu pilihan. Tapi dia janganlah menidakkan hukum yang boleh expose muka dan juga tangan. Macam Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i kan memang perempuan orang Minoriti. Itu pandangan yang kecil. Ada hadis tadi kan kat Australia dekat page Mufti, dia panjang banyak dia cerita pasal nikmat tadi lah. Betul tak ya? Ada. Sebut-sebut. Terima kasih Kak As. Sama-sama. Kak As terus jumpa dah dekat website Mufti. Dia kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tu surah tu. Ayat Quran ni. Ayat Quran surah An-Nam ayat 40. Ada kat sini dia sebut, adapun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai tanda syukur kepadanya. Terima kasih Kak As. Ya Allah, thank you so much. So itu ayat Al-Quran ni kan. Jadi betul yang perempuan kalau nak pakai purdah tak apa, pakailah. Dia ikutlah pandangan mazhab yang maksudnya aliran, sebab dalam mazhab ni dia ada beberapa pandangan. So kalau dia nak pakai, ahlan wa sahlan. So kalau dia tak nak pakai, dia kena tutup aurat. Betul lah, sebagaimana kita ya. Kita macam tu lah, kita tak adalah pula pakai ya. Okey. Tapi tidaklah, itulah saya kata sebab dalam Islam dia ada 3 cara kita ni menutup aurat. Kalau tengok semua empat mazhab kalau gabungkan, nombor 1 perempuan aurat semuanya kecuali muka dia, tangan dia dan kaki. Okey. Kalau nampak macam tu maksudnya insya-Allah diterima oleh Allah. Yang kedua, sebab ini pandangan ulama kan. Yang kedua, tutup semua kecuali muka dan tangan. Yang ketiga, tutup semua kecuali mata. Tapi bila pandangan yang mengatakan tutup kecuali mata tu pun ada yang kata mata pun tutup. Jadi dia jaring-jaring lah. Jadi dia pakai jala jaring untuk dia melihat lah di situ. So memang ada perbahasan daripada psychological perspektif dan ada sociological perspektif juga. Maksudnya daripada sudut kemasyarakatan, bagaimanakah keadaan wanita-wanita yang 3 kelompok ini tadi. Bagaimana pula keadaan sociological perspektif pula sudut kemasyarakatan untuk wanita-wanita seperti ini. Dia ada. Kalau nak tengok, boleh tengok Afghanistan, dia tutup semua. Perempuan dia tu. Dia tak boleh tengok langsung. Jadi even kalau dia keluar tu, dia kena tutup pakai jaring, kain kasar lah. Macam tu. So kita tengok dia punya social dan psychological perspektif. Sama ada lelaki ataupun wanitanya itu sendiri. Ya. Memang wanita, dia... Saya nampak begini perempuan. Ayat Al-Quran yang mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu bertabaruj dengan tabaruj jahiliyah. So pemahaman yang saya ambil adalah sama dengan hukmul jahiliyah, sama dengan zannul jahiliyah, sama dengan himayatul jahiliyah. Dia ada 4 jenis jahiliyah. Saya rasa saya pernah cerita kot kat sini kan. Tak pernah ya? Ada 4 paksi jahiliyah yang Nabi cabut daripada masyarakat, digantikan semua itu dengan Islamiyah. Jadi maksudnya kalau ada pembelaan himayah ni lebih kepada undang-undang. Himayah jahiliyah ditukar kepada himayah Islamiyah. Kemudian adanya zannul jahiliyah ditukar kepada akidah Islamiyah. Kemudian adanya hukmul jahiliyah, itu yang ditukar kepada kepimpinan, pengurusan dengan muamalatnya, hukum-hukum Islamiyah. Lepas tu tabarrujal jahiliyah ditukar kepada tabarrujal Islamiyah. Faham So saya lebih suka berpegang pada pandangan itu. Jadi maksudnya bukan bermakna kita tidak boleh tabarruj. Ada ayat Quran lain, Allah tanya, siapa yang berani mengharamkan perhiasanku? Itu ayat Al-Quran tau. Ayat Al-Quran.
Jadi kita tengok pada maksud perhiasan. Kita elok bincang benda-benda ni sebab takut kita punya pemahaman lain kan. Jadi biar kita sesuaikan. Okey, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni maksudnya satu tempat tanah tinggi. Tanah tinggi. Tanah tinggi tu maksudnya nampak itu Genting Island tu, Cameron Highland, itu bangunan apa? Menara KL. Itu TRX kan. Okey. So surah Al-A'raf ayat ke-32. Firman Allah Ta'ala, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya. Dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dan rezeki yang dikurniakannya. Katakanlah, semuanya itu adalah nikmat-nikmat untuk orang-orang yang beriman dan juga yang tidak beriman. Orang yang beriman, tak beriman pun pakai emas juga kan dalam kehidupan dunia. Nikmat-nikmat itu juga tapi hanya tertentu bagi orang-orang beriman sahaja di hari kiamat. Jadi emas yang kita pakai, sutera yang kita pakai, ya, kalau di hari akhirat orang yang tidak beriman tak dapat. Kita dunia dapat, akhirat pun dapat. Ya. So kemudian demikianlah kami jelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi orang-orang yang mahu mengambil tahu. Okay, saya memang ada jumpa dengan beberapa orang tu. Bila saya terangkan yang begini, saya kata kita kena keluarlah. Saya kata paling minima pandangan saya, perhiasan ini kalau nak dia boleh bezakan orang ini tidak berkabung dan dia berkabung. Jadi lepas tu ada satu tu macam dia jeling aja. Sebab tu cakap betul tak ustazah, sebab dia pun ustazah kan. Lepas tu saya rasa ustazah dah mulai lebih dah, dia kata saya mulai lebih kan. So masing-masing lah perempuan daripada sudut pemahaman. Wallahualam. Dan saya tak nak lebih-lebih, nanti kan ada pula yang kecil hati kan. Tapi saya cuma terangkan berdasarkan dalil, berdasarkan apa yang saya faham. Okey. Sebab kita takut jadi golongan yang lebih-lebih sehingga kita melihat orang lain hina perempuan. Contoh yang berlaku ada sahabat kita di Malaysia ini. Dia tengok yang Palestin, apa yang berlaku di Palestin, dia kata apa? Memang diorang tu layak dapat. Memang tu padan, dia padan dapat. Kenapa? Tengoklah, aurat dia tutup pun tak betul. Ya Allah, how could you judge people like that kan? Saya terkejut. So, kita sudah masuk ke dalam satu kelompok yang kita rasa kita lebih baik daripada dia. So, ini apa cerita ni? Hanya dengan pakaian, kita boleh judge orang tu. Oh, saya, masa tu panas perempuan. Tapi syukur sebab panggil atas nama ustazah. Kalau bukan nama ustazah, saya dah cincang-cincang dia dah. Tapi sebab saya pakai nama ustazah tu, okey, saya kena bawa maruah Islam. So ada yang berkata begitu, saya takut perempuan, sekiranya kita telah menuduh dan memfitnah kelompok manusia pilihan Allah. Sebab ada hadis juga, memang Nabi sebut ada satu kelompok yang dia berpegang dengan ajaranku dan dia sanggup berkorban pula untuk Allah. Dan para sahabat tanya, di manakah mereka ya Rasulullah? Sampai hari kiamat kata Nabi ada. Dan Nabi kata, ya, mereka ini ada di sekitar Aqsa. Ada di Aqsa dan di sekitarnya. Sampai hari kiamat. So jadi kalau diorang pakai tudung kecil ke pakai tudung dia kan, jenis tudung diorang kan, jenis ada yang jenis, saya dapat satu jenis tudung tu, satu tudung tu tudung Palestin juga daripada Imam Masjidil Aqsa. Sampai sekarang saya simpan walaupun dah nipis, sebab sayang sangat, sebab dia bagi dengan tangan dia tu, kita rasa macam, so dia yang pakai bila sarung tu terus ada lengan masuk. Yang dia agak pendek. So, itu telkung diorang jugalah dia pakai. Dan ke mana-mana pun diorang pun pakai gitu juga. So, tak adalah apa kata lebih-lebih. Maksudnya memang Bapak Syafi'i
Kan tak adalah orang kata nampak. Allah Alam lah perempuan. Sudahlah cerita, jom kita pergi. Macam itulah keadaan dia. Ibnu Abbas menceritakan bahawa Nabi SAW memerintahkan agar bersedekah. Maka aku lihat para wanita menghulurkan tangan ke telinga dan leher mereka untuk mengeluarkan subang dan rantai bagi tujuan bersedekah. So kalau dalam konteks hadis ini ditunjukkan bahawa orang yang pakai subang tu dekat dalam. Jadi maksudnya dia menghulurkan tangan ke telinga dan leher. Maksudnya tak nampak lah tu. Dia tak nampak, dia mungkin masuk daripada dalam, dia pun keluarkan. Tapi itu adalah perhiasan yang dibenarkan. Ya. Okey. Pewarna tapak tangan. Pewarna tapak tangan, ini kalau kita panggil macam inai. Tapi dulu-dulu kalau perempuan tengok budaya-budaya setengah orang Arab tu yang suka, dia bunyi gitu kan. Dia punya perhiasan dia sampai ke sini-sini, ada tak? Kan lepas tu ada dekat tangan. Ya. Okey, itu pun salah satu daripada perhiasan. Tengok dalil dia, Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan seorang wanita datang kepada Rasulullah untuk berbai'ah kepadanya dalam keadaan tidak berikhtidat. Ikhtidad ini maksudnya solekkan tangan. Dia tak sebut inai tapi disolekkan. Maksudnya mungkin di situ ada corak-corak lah, corak bunga ke kan. Ikhtidad. Baginda tidak mahu membai'ahnya melainkan setelah dia berikhtidat. Jadi maksudnya kau perempuan, kau kena tunjuklah kau perempuan. Begitu. Sebab bila kita hias, perempuan yang berhias, dia sebenarnya menambah hormon perempuan ke hormon lelaki. So, sangat bagus. Kita takut perempuan yang sibuk nak jadi lelaki. Dan lelaki itu yang dia tidak berhias untuk perempuan, maka hormon dia bertambah. Tapi sekarang ini sibuk lelaki kat TikTok pun pakai gincu. Bukan pakai gincu, dia tunjuk lagi cara pakai. Tengok ni warna dia. Ya Allah. Pening kepala saya. Dengan rambutnya lagi kan. Halus kulit, mulut semua. Tak larat tengok. Jadi yang tu, dia punya hormon lelaki dia tandus. Itu yang sibuk nak jadi perempuan. Okey. Baik, jadi panduan kecantikan dalam Islam. Panduan-panduan kecantikan ini dia ada beberapa, kita petik daripada satu kitab yang kita baca tadi, yang kita sebut tadi, Al-Mufassal fil Ahkam Al-Mar'ah wal Baitul Muslim. Ada, tengok syarat-syarat dia panjangnya, ada 14. Yang pertama, kena ikut aturan agama, bukan nak mengejar kegairahan, kecantikan ke kan, ataupun kerana selain daripada Allah. So sebab tu selamat kalau kita nak berhias ini, kita niatkan kerana Allah. Cakap, ya Allah, aku nak orang Islam ini dihormati, ya Allah. Aku nak supaya orang Islam ini dilihat sebagai up to date, bukan out of date. Bukan outdated. Kita nak updated. Dan kita nak juga supaya orang Islam ini mempelopori dalam pelbagai bidang. Niat kerana-Mu, ya Allah. Aku ini adalah khalifahmu. InsyaAllah. So kita pakai, kita niat. Dan kena niat ni setiap kali kita nak berhiaslah, pandang cermin dan bagi tahu pada Allah. Kalau tak nak macam tu, nak pakai purdah ke apa ke, niat yang sama juga. Sebab yang penting kita ada niat yang jelas kerana Allah. Yang kedua, tidak mensyirikkan Allah. Ni yang nak pakai susuk apa semua, itu memang confirm lah tu. Ya, okey. Lepas tu dia ada pemujaan-pemujaan kan, ada bacaan jampi serapah, yang tu tak payahlah. Okey. Kalau dia apa tu, buat operation ke apa tu? Cucuk, bukan botox. Cucuk tu macam botox lah tu kot. Ya. Ya. Dia yang itu kalau asasnya untuk kesihatan, sebab dia tak boleh niatkan anti-aging. Tak boleh. Sebab kita memang akan pergi menua. So jangan nak anti lah pula. Kedudukan kenapa? So adakah itu akan sebab kalau nak nampak look young macam tu kan, kalau look young tu kena cari niat lain. Cari niat lain. Sebab untuk kekalkan kesihatan contohnya. Kalau kekalkan kesihatan, yang cucuk tu adakah menambah sihat? Kalau tak menambah sihat, tak boleh.
Okay, so basically kalau adik-adik nanti kita ada bincang berkenaan dengan botox. Tak silap saya botox ni haram. Tak silap saya haram. Tetapi untuk membersihkan. Okay, kalau fine lines tu kita tak boleh nak buat apa lah kan. Untuk membersihkan. Untuk menjaga apa orang kata tu dia punya penampilan dan orang kata kekemasan ke apa ke kan. So yang itu dibolehkan. Tapi itulah kena betulkan niat kita. Pigment yang nak hilangkan pigment ke? Pigment itu sebab kelekaan kita kan. Sebab dia bukan pigment, bukan apa orang kata, sebab kadang orang muda pun boleh dapat pigment sebab dia tidak jaga kebajikan kesejahteraan kulit dia. Sebab tu dia boleh dapat banyak. So kalau misal kata kita merawat pigment, harus. Lagi-lagi kalau wanita dia nak tampil supaya dia ada apa orang kata tu presentable depan suami dan keluarga. Okay. Sebab kita tak naklah semua layu je. Asal orang Islam layu je. Puan-puan, cara orang Yahudi tu mengejek kita, cuba tengok dia punya video yang prank ataupun parody dia. Asal tunjuk orang Arab, gigi mesti hitam. Itu cara dia melihat orang Islam. Jadi pada kepala dia, imajinasi dia, orang Islam gigi hitam. Maksudnya pengutu. Isap rokok. Pengutu. Apa lagi? Jadi kan makan sirih. Kalau kat Yaman tu dia makan apa tu nama dia tu? Kan ada. Dia ada satu daun tu kan. Saya makan lepas tu saya segar. Dia kata Ustazah nak lagi. Lepas tu dia orang cakap jangan Ustazah, hantar ni dada ni ketum-ketum dia tu. Okey. Dia manis sedap tapi lepas tu pahit. Macam tu. Tapi saya tak makan banyak lah. Saya makan 2 helai yang hujung kecil tu lah kan. Sebab nak rasa kan. Saya dalam kepala saya ingat stevia. Sebab dia manis-manis kan. Okay. Tapi dia kata dia orang tak haram. Hukum dia orang tak haram. Saya kata kalau di Malaysia kita ada yang sewaktu dengannya ketum. Dan dia jatuh haram lah. Oh ya ke? Dia kata Malaysia bagus lah. Bagus-bagus ke? Ya. Ya betul. Yang Yaman tu dia tidak betul. Dia menyegarkan tapi dia kalau dia lebih dos dia boleh. Kalau lebih dos dia boleh inilah. Boleh dia jadi tak betul. Baik, sebab saya tanya dengan kita punya pengiring yang bawa tu, dia nampaklah ada seorang tu bawa memandu kereta punya laju macam pelesit kan. Kita pun terkejut. Lepas tu dia pun sebut katalah dia tengah makan daun lah tu kan. Lepas tu saya tanyalah, Tuan tak makan ke? Dia presiden untuk NGO tu kan. Oh saya tak. Lepas tu tanya seorang pensyarah tu, Doktor tak ambil ke? Oh tak, saya tak ada. Dia gelak. Jadi maksudnya kita tahulah orang-orang yang ada akhlak ni dia memang tak nak ambil lah. Subhanallah. Okay, next adalah perhiasan itu tidak menyerupai agama lain. Jadi pakaian kita tidak samalah dengan pakaian-pakaian agama lain. Tidak menyerupai kaum lelaki yang perempuan. Kemudian yang perempuan, yang lelaki tidak menyerupai kaum perempuan. Yang ini akan mendapat laknat daripada Allah ya. Allah dan Rasul. Macam mana dia ada? Yang pakai inai berwarna-warna tu. Ya, yang itu dia boleh jatuh ikhtidat. Ikhtidat tetapi kalau kita ikut lambang-lambang agama lain, yang itu tak boleh. Kalau bunga, okey lagi. Betul-betul. Macam Bollywood ni. Kita mula-mula dulu ingat anting-anting hidung. Subang hidung tu tak boleh kan. Tapi rupanya orang Pakistan ramai yang pakai sebab it is part of dia orang punya culture dan Islami. Bila saya baca satu buku sejarah ni, Sayyidatina Sarah dia pun pakai juga di hidung. So boleh, tapi sekarang ni masalahnya dia dipopularkan oleh orang-orang fasik kan. Jadi bila orang-orang fasik yang popularkan, kita tak boleh lah pakai. Jadi dia macam kita dah macam ikut sama dengan dia orang.
Tapi kalau nampak orang Islam pakai, kita niatkan dalam hati kita sebab kita tak nak prejudis. Oh, dia ikut Sayyidatina Sarah. Macam tu, dan doakan dia. Ya? Okay. Lepas tu yang kelima, produk dia mesti suci dan bersih. Kalau konten kandungan dia haram, tak boleh. Ya, okey. Jadi tu dia ada dalil-dalil dia yang tersendiri. Terusnya yang keenam, bahan kimia yang tidak merosakkan. Macam contoh sekarang ni, hari tu ada yang saya baca artikel ataupun review shampoo-shampoo yang menghitamkan rambut tu kan. Dia ada bahan kimia yang boleh menyebabkan alahan. Sampai merah, rashes naik, kadang keluar air hidung, air mata lagi, gatal atau ruam kecil-kecil, macam tu kan. So yang itu boleh jatuh haram. Ya, kalau kita pakai juga, dia boleh jatuh haram sebab dia memudaratkan kesihatan. Dia mudarat je pada kesihatan, hukum dia haram. Tapi bukan haram kerana benda itu haram, walaupun di situ dia kata halal kan. Tetapi haram kerana dia memudaratkan kita. Jadi bolehlah bagi pada orang yang tak mudarat kalau dah terbeli. Pada rambut tu dia tak halal tapi dia tak suci. Betul lah tu. Okay, sama je halal ataupun suci. Sebab dia halal tu biasa kita guna untuk makan. Suci tu maksudnya untuk kita apply saja. Okay. Subhanallah. Yang ketujuh, tidak menghalang air sampai ke kulit. Okay, yang tu fahamlah, tak adalah lilin ke apa ke kan. Kemudian yang ke-8, tidak mengubah ciptaan Allah. Okay. Yang ke-9, tidak kekal. Ke-10, tidak keterlaluan. Contohlah seminggu tu pergi ke spa sampai 6 hari. 1 hari je tak pergi. Okay, yang tu dah keterlaluan lah tu kan. Yang ke-11, tidak mendatangkan riak. Dia tidak mendatangkan sombong, bangga, takabur. Ini semua dibenci oleh Allah. Seterusnya yang ke-12, tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Okey, fitrah manusia ni contohnya dia buat operation lidah tu dibelah 2. Kan? Yang itu memang totally haram puan-puan. Bercabang jadinya sebab dia letak ular sebagai idola dia. Yang ke-13 dia reptilia lah. Bukan meraih populariti. Kemudian yang ke-14, kena dapatkan izin wali dan suami. Asalnya kenapa? Kerana perhiasan itu untuk suami. Perhiasan kita adalah untuk suami kita. Tapi kenapa kena bagi tahu wali dan suami ni? Sebab duitnya dari dia. Biayanya itu dari dia. Okay. So itu asalnya. Okay. Tapi kita kena menghormati mereka, tanya dulu. Ada yang suami kata, ya Allah tak apalah, biarlah rambut putih, tak apa. Tapi pagi-pagi kita kejutkan dia, bang bangun, ya Allah terkejut abang yang kecil pun mana dia kata. Sakitnya hati. Adalah yang bagi tahu. So saya kata kalau macam tu hiaslah diri. So keluarlah daripada zon putih. Cuma kalau pakai tu elakkan daripada warna hitam. Tapi ada kalau perempuan boleh warna hitam, harus. Dia ada tetapi ya. Okay. Next, solitkan dalam Islam. Ibnu Atiyah menjelaskan bahawa larangan wanita bersolit tertumpu kepada anggota selain daripada muka dan tangan. Adapun bahagian muka dan tangan adalah amat sukar bagi wanita melindunginya, maka perhiasan dan solekan di bahagian tersebut dibenarkan pada kadar sederhana dan tidak keterlaluan. So jadi elakkanlah bulu mata yang sampai tak boleh nak pejam buka tu. Berat sangat kita tengok kan. Tu yang dipanggil apa? Eyelash. Apa tu? Extension semua kan. Elakkan perempuan sebab kat sini dia boleh jatuh haram. Okay. Baik. Soletkan muka. Kita fokus pada soletkan muka saja. Soletkan muka yang pertama tentang bulu kening dan bulu mata. Mencukur bulu kening atau bulu mata sama ada dalam bentuk menipiskannya atau menghilangkannya haram hukumnya. Kecuali darurat. Darurat macam mana? Sakit kulit. Sakit kulit ini dia susah sebab bulu kening dia lebat lah contohnya. Jadi perlu dicukur. Yang itu harus. Itu asalnya haram. Tapi dia harus untuk menyelamatkannya nyawa.
Okey, Rasulullah melaknat perempuan yang cukur atau menipiskan bulu kening atau meminta supaya dicukurkan bulu kening. So, yang peniaganya, pemilik salon tu, yang tolong tukang soleknya pun, yang minta pelanggannya, kliennya pun semua dilaknat atau berdosa. Okey. B. Mengenakan celak, eyeliner, eyeshadow dan maskara. Ni kena baca satu-satu ni. Hukum menghitamkan atau menebalkan kening mahupun bulu mata dengan celak atau eyeliner yang warna hitam adalah sunat, mengikut pandangan sebahagian ulama. Sebahagian, underline. Namun solekan tersebut haruslah pada kadar minimum. Pada kacamata Islam boleh, tapi jangan tonjol sangat. Nah, gitu sampai kelopak mata pun tak nampak, hitam aja. Ibnu Abbas menjelaskan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baik celak mata bagi kamu ialah yang berwarna hitam. Ia mengelokkan pandangan dan menumbuhkan rambut, yakni bulu kening. Jadi boleh ya. Seterusnya ada pun masalah berkaitan eyeshadow. Tadi eyeliner, yang ni eyeshadow pula, dan maskara. Hukum penggunaannya adalah harus. Namun antara kriteria yang perlu diperhati adalah pemakaian eyeshadow dan maskara ini tidak berlebihan. Lepas tu kena jaga niat, bukan nak tunjuk tarik perhatian atau tunjuk kita cantik ke, bulu mata kita ni ke, kan. Bahan yang digunakan kenalah bahan suci dan tidak menghalang air. Kalau menghalang air, waktu nak wuduk kena bersihkan. Okay, warnanya juga tidak keterlaluan. Tiba-tiba merah lah pula kak bulu mata kita kan. Dan bukan atas perhiasan kekal. Ya. Pemakaian alat solid sebegini juga amat tidak digalakkan dalam Islam kerana ia terlalu hampir kepada fitnah serta ia juga di luar norma masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama yang berlebihan tu. Maka adalah lebih baik sekiranya hanya mengenakan celak hitam kerana pemakaian tersebut adalah sunnah Nabi serta mempunyai kelebihan dari sudut kesihatan. So eyeshadow, kemudian ya, maskara yang itu boleh tapi tidak digalakkan. C. Bulu kening dan bulu mata palsu. Penggunaan bulu mata palsu atau bulu kening palsu atas tujuan kecantikan semata-mata adalah haram. Underline, atas tujuan kecantikan semata-mata. Tapi yang harus bila? Perubatan. Kerana contohnya dia duk sibuk bakar tudung, kok dulu-dulu kan bakar tudung, ataupun dia buat kerja terbakarlah pula dia punya bulu mata tak tumbuh-tumbuh. Dan seandainya terbakar bulu mata dia itu, tak boleh pula dia nak buka mata, maka pemakaian eyelashes ini dia boleh jadi wajib. Sebab takkan dia nak pejam mata je kan, dan dia nak bekerja. Jadi pada satu-satu situasi dia jadi wajib untuk elak ditipu kan, untuk elak salah guna atau orang pergunakan dia ke. Jadi dia boleh jadi wajib pada waktu-waktu tertentu. Pada waktu biasa dia jadi harus. Nak mengaji tak boleh. So jadi nak mengaji tu, bolehkan dia nak mengaji, baca Al-Quran, pakailah. Kan sebab kalau tak ada bulu mata, kita tak boleh nak buka mata kan. Baik, bulu kening. Okay. Oleh demikian, berdasarkan kaedah kias, kebanyakan ulama melarang pemakaian bulu palsu sama ada di kening atau kelopak mata atas tujuan kecantikan semata-mata. Selain itu, penggunaannya juga terdapat unsur penipuan serta mengubah ciptaan Allah pada perkara yang dilarang. B. Kanta lekap. A tadi selesai yang bulu-bulu, B kanta pula. Kanta lekap agaknya hukum dia apa Harus. Penjagaan mata merupakan satu perkara yang penting bagi setiap manusia. Tanpa mata yang baik, hilanglah sebahagian nikmat hidup di dunia. Bagi manusia mempunyai masalah penglihatan yang kurang jelas, pelbagai kaedah dan rawatan boleh digunakan, antaranya melalui pemakaian cermin mata. Jadi ada lagi yang lebih ringkas dan mudah melalui pemakaian kanta lekap. Kanta lekap ini dia kurangkanlah beban pada kita punya bahagian sisi kepala dan telinga. Kadang setengah orang sampai lekuk, sampai bengkak, kan. Jadi sampai kadang-kadang berdenyut gitu. Jadi bila dia pakai, tukar kepada kanta lekap, dia lebih selesa dan mudah bergerak. Baik.
Jadi nak pakai kanta lekap itu supaya hukumnya harus, masya-Allah kan, ni betapalah kita ini milik Allah jadi kena dapatkan hukum nak pakai itu. Pertama mesti kena tujuan perubatan. Okey. Jadi kalau tujuan perubatan bagi mereka yang memakai kanta lekap, pemakaiannya adalah harus selagi tidak memudaratkan. Tapi tengok pula kalau tujuan dia perhiasan. Tujuan perhiasan dia macam mana? Terdapat setengah orang memakai kanta ini hanya sekadar perhiasan dan bukan kerana keperluan perubatan. Oleh itu, pemakaian kanta lekap tersebut dikira sebagai perhiasan yang perlu dipatuhi mengikut syarak. Maksudnya harus dengan syarat. Okey. Jadi kanta lekap berwarna, ada sebahagian ulama dia fatwakan haram. Itu perenggan yang pertama. Haram pada apa? Kalau dia warnanya tak sama dengan warna yang asal. Okey. Jadi di situ terdapat unsur mengubah ciptaan Allah. Dia kata itu adalah penipuan. Itu daripada mana? Itu daripada Syekh Abdullah bin Abdul Rahman. Jadi ini ulama bukan daripada Malaysia. Tapi yang daripada Malaysia kita ambil pandangan daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis. Fatwa dia. Dia kata adalah dibenarkan untuk memakai kanta lekap berwarna seperti yang diterangkan di atas kerana ia tidak dianggap menipu si pelihat. Ia dianggap sama secara analogi dengan memakai hiasan luaran yang dibenarkan. Sebab rata-rata orang tahu warna mata dia bukan warna itu. Kan? Ni kita Asia, orang Asia lah. Warna hitam ataupun dark brown. Jadi memakai kanta lekap berwarna tidak bererti mengubah ciptaan Allah dan dia boleh dikiaskan juga dengan mewarnakan rambut, di mana satu-satunya perbezaan antara kedua perkara adalah bahawa mata merupakan sebahagian daripada wajah yang boleh didedahkan. Okey. Seterusnya, oleh demikian kanta lekap berwarna tidak berada dalam kategori hiasan haram. So kita pegang yang Malaysia punyalah. Okey, tidak haram. Berdasarkan dua pandangan yang berbeza ini, maka jalan penyelesaian dia adalah eloklah jauhi. Sebab ada satu kata haram, satu kata harus. Tapi kalau kita nak pegang, kita pegang yang Malaysia punya. Tapi kalau nak lagi bagus, tak payah. Okey. Pakai yang tidak berwarna, tapi yang untuk bantulah sebab setengah orang dia mata dia okey, cuma dia nak warnakan je. Itu yang tujuan perhiasan dia tu kan, dia nak biar nampak warna dia lain je. Okey. Baik, seterusnya bulu kening dan bulu mata. Hukum asal mencabut bulu pada bahagian muka adalah haram. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi pernah bersabda, Allah melaknat wanita yang mencabut bulu kening, yang dipanggil namisah atau bulu pada muka, yang minta dicabutkan mutanamisah, dan orang yang mengasah gigi untuk cantik, yang mana mereka semua telah menukarkan ciptaan Allah. Itu asalnya adalah haram. Okey. Tapi hukum harus dia bergantung kepada rawatan. Jika contohnya nak mengelakkan kekeliruan jantina. Okey, jadi yang lelaki, ya Allah bulu kening dia, bulu kening macam perempuan. Gitulah, melentik. So dia adalah. Ataupun yang perempuan ada misai pula, ada janggut. So yang ini diharuskan. Cuba lihat di situ kan. Namun sekiranya terdapat bulu yang tumbuh agak lebat pada bahagian muka seperti misai, janggut dan sebagainya hingga kelihatan seperti lelaki maupun haiwan. Dah lah pula kan. Hukum mencabut atau menghilangkan bulu-bulu tersebut adalah harus. Okey. Baik. Dan tapi dia tengok juga rawatan. So rawatan tu mesti jangan memudaratkan. Baik. D. Gincu bibir. Kita habiskan perhiasan ya. Gincu bibir termasuk perhiasan yang dibenarkan dalam Islam. Namun kena pilih warna yang tidak terlalu menonjol, macam ada perasaan nak menggoda lah pula. Okey. Pastikan bahan dia mesti bersih. Bersih daripada perkara yang meragukan. Dan seandainya kita pakai gincu tersebut atas maslahah kerana cuaca, kita nak menjaga bibir kita daripada kering, merekah, pecah. Sebab mulut ni lah, bibir ni juga yang kita guna untuk makan. Bibir ni guna untuk bercakap. Maka mengenakan gincu ataupun moist untuk pelembab adalah sunat. Namun masih lagi pada kadar diharuskan. Okey, nampak tu? Dia ada perenggan tu kan?
Okey. Bedak dan pewarna pipi harus hukumnya. Hukum dia harus. Namun keharusan ini tertakluk sekali lagi pada peraturan. Jadi dia ada dalilnya di mana Ummu Habibah diminta tadi yang sebagaimana kita baca ya. Cuma pastikan jangan keterlaluan sehingga merubah muka kita yang asal. Muka umur 60 tahun jadi 16 tahun. Atau 20 tahun. Ada perempuan di luar negara, dia kahwin, suami tu kahwin dengan isteri dia. Bila bangun pagi, melompat dia tengok. Lepas tu diceraikan isteri dia. Pagi tu juga. Sebab selama ini, perempuan tersebut, dia memakai solekan yang macam ala-ala lukisan. Jadi dia boleh dilukis ikut muka siapa yang dia nak. Jadi bila dah malam dah tidur dah, tak nampak, gelap kot. Pagi buka terkejut, dikata dia kahwin dengan nenek. Dia kata. So bila dah bersih tu, orang yang keterlaluan pakai alat solek tu memang dia akan jadikan muka dia lebam lah. Okay, jadi tak cantik, bibir pun lebam. Okey. Dan ada satu formula ataupun di mana hadis Nabi mengatakan wangian lelaki yang kuat baunya. Perhiasan lelaki ni, dia wangian dia, bau dia kuat. Tapi warna tak ada. Lelaki dia tidak bermain dengan warna. Perempuan, warna dia nampak. Tapi wangian dia kurang. Okay. Last sekali, rawatan gigi. Mazhab Syafi'i berpandangan, semua rawatan kecantikan yang boleh mengubah bentuk asal adalah haram. Okey, nanti. Namun, sekiranya dilakukan atas tujuan perubatan. So, kalau braces ni, tujuan dia apa? Rapatkan gigi supaya kalau dia minum sup tak keluar balik. Contohnya kan. Kalau dia nak sebut sin, shin tu tak adalah bersembuh. Okey. So, jadi di situ ada unsur-unsur perubatan. Maka diharuskan. Baik. Okey. So, jadi di sini pun ada hadis ataupun dalil dia. Jadi gigi palsu, penggunaan gigi palsu adalah harus. Lagi nak membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Lagi nak membantu menghadamkan makanan. Subhanallah. So, ada ni kisahnya yang diceritakan di sini di mana Saidina Arfajah ibnu As'ad. Dia masuk dalam peperangan, perang Kilab. Dia punya hidung kena potong. So, lepas tu tak baik-baik. Sebab hidung ni kan tempat satu yang lembab kan. Lepas tu kita ambil udara kan, tarik nafas di situ. Jadi dia sentiasa lembab, tak baik-baik. Lepas tu keluar bau yang busuk. Dan waktu ini Saidina Arfajah dia guna perak. Dia mengguna hidung palsu perak. Busuk. Dan kemudian Rasulullah pandang dia, Rasulullah sebut, dia kata tukar. Ambil hidung palsu emas. Lelaki boleh tak pakai emas? Tak boleh. Tapi disebabkan perubatan. Jadi yang ini yang diharuskan. Okey. Jadi ulama juga berpendapat sekiranya seseorang yang memakai gigi palsu meninggal dunia, lepas tu gigi palsu tu tak boleh ditanggalkan. Sebab sekarang ni orang buat apa? Bridging. Lepas tu apa dia implant kan. Okey, dia tanam. So kalau yang itu Ustaz sampai dah. So dia implant. So kalau yang itu bolehlah ditinggalkan bersama dengan jenazah. So akhir sekali pendakap gigi, sebagian ulama dia mengharamkan pendakap gigi kalau tujuan itu kecantikan semata-mata. Tetapi kalau kerana kemalangan ataupun keaiban, aib, hidung gigi dia mancung sangat lebih daripada hidung. Nak bercakap tu orang akan tengok tu dulu dan jadi bahan. Boleh untuk ambil pendakap gigi dan diharuskan. Baik, insyaAllah kita akan sambung tentang hiasan tangan ya, tuan-puan, pada tahun depan. Tahun depan. Jadi insyaAllah tahun depan doakan saya sihat dan kita boleh berjumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah selamat berhujung tahun. Walaupun bukan tahun kita ya, tahun Masihi, tapi sampaikan salam saya lah kepada keluarga masing-masing. Oh, jangan